salam sejahtera. Saya Nurul Hazwani akan menerangkan mengenai program sulam yang telah dilaksanakan untuk menerangkan beberapa teknik membaca di dalam kaedah pendekatan holistik. Melalui pendekatan holistik ini sangat sesuai digunakan terutama kepada murid sekolah rendah yang merupakan peringkat awal dalam aspek membaca. Di dalam pendekatan holistik, terdapat pelbagai teknik membaca yang sesuai digunakan bagi murid sekolah rendah untuk meningkatkan penguasaan membaca yang lebih baik serta cepat difahami. Antara teknik membaca yang akan diterangkan adalah membaca bebas, membaca senyap, meringkas dan bertindak, membaca secara berkooperatif, membaca lantang dan membaca dengan panduan guru. Melalui video ini akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai teknik-teknik tersebut dan guru-guru boleh menggunakan teknik-teknik ini di dalam bilik darjah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hazwani Betty Ramli dan nombor metrik kad saya ialah D201920917373. Jadi saya akan menerangkan mengenai teknik yang seterusnya ialah teknik membaca ringkas dan bertindak balas. Teknik ini juga merupakan salah satu teknik membaca di dalam pendekatan holistik. Bukan itu sahaja, teknik ini merupakan teknik yang sangat sesuai digunakan untuk semua aras murid terutama kepada murid sekolah rendah kerana ianya merupakan teknik yang mudah difahami oleh murid. Cara pelaksanaan teknik ini ialah guru perlu memberi satu petikan dan meminta murid untuk membaca serta meringkaskan petikan tersebut mengikut kefahaman mereka. Bukan itu sahaja, murid perlu bertindak balas dengan membincangkan pendapat murid tentang bahan yang telah dibaca serta menentukan perkara yang perlu dilakukan terhadap bahan bacaan tersebut. Seterusnya, cara untuk murid bertindak balas terhadap bahan yang telah dibaca itu adalah cara yang pertama dengan menceritakan kepada murid tentang bahan yang telah dibaca seperti memberitahu isi penting, masalah yang dilihat, kandungan yang diberikan. Kedua ialah murid juga boleh menulis ringkasan cerita yang telah dibaca agar mudah difahami dengan meletakkan isi penting terlebih dahulu. Yang ketiga, murid boleh membuat lukisan yang dapat menggambarkan suasana atau apa-apa yang boleh ditunjukkan melalui lukisan. Dan terdapat banyak lagi cara untuk bertindak balas yang boleh dilakukan oleh murid. Melalui teknik ini, dapat meningkatkan kefahaman serta pengetahuan daripada bahan bacaan. Selain itu, murid juga boleh mengingati penceritaan dalam bahan bacaan. Bukan itu sahaja, guru juga boleh menggunakan teknik ini ketika mengajar agar dapat membantu guru mempelbagaikan teknik membaca. Jadi, itu sahaja penerangan dari saya mengenai meringkas dan bertindak balas dalam teknik membaca pendekatan holistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Mulira binti Muhammad Syahdi, nombor metrik D201920913889. Saya akan menerangkan tentang teknik membaca secara kooperatif. Teknik ini bermaksud sesuatu kerja yang perlu dilakukan secara serentak. Hal ini bermaksud murid perlu bekerjasama di dalam bilik darjah untuk menyelesaikan sesuatu kerja. Menurut Sullivan 1990 bahawa membaca secara berkooperatif ini menggunakan prinsip pembelajaran berkooperatif. Ia juga sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah kerana teknik ini melibatkan murid secara aktif. Dalam teknik ini juga, murid akan dibahagikan kepada kumpulan yang kecil. Dalam teknik ini, murid akan diberikan bahagian bacaan tertentu. Setiap murid ditugaskan untuk menyelesaikan bacaan bahagian masing-masing dan menceritakan semula apa yang dibaca kepada rakan yang di dalam kelas. Tugas membuat ringkasan atau ulasan terhadap bahan dilakukan bersama-sama. Sebagai contoh, pasangan murid sama ada 2 atau 3 mengambil giliran untuk membaca sebahagian daripada bahan bacaan lantang kepada rakan dalam kumpulan tersebut dan berhenti seketika untuk membincangkan perkara yang mereka baca. Murid juga akan membuat telahan terhadap bahan bacaan
yang mereka baca, yang mana apa yang akan jadi seterusnya, dan menyambung pembacaan bahagian seterusnya secara senyap dan berhenti lagi untuk membincang. Selain itu, dalam teknik ini, guru dapat menjalankan aktiviti seperti meninjau dan menakul, yang mana guru membiarkan murid meninjau keseluruhan teks dan menyemak gambar atau ilustrasi jika ada. Guru perlu mengarahkan murid untuk membaca bahagian awal teks dan membuat takulan terhadap bahan bacaan. Itu teknik ini menarik digunakan oleh guru di dalam bilik darjah kerana ianya telah meningkatkan keberanian murid untuk menerangkan kefahaman mereka, serta murid yang diterangkan itu lebih faham tentang bahan bacaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadirah Syahana binti Cik Nan, bernombor metrik di 2019-2091388, merupakan pelajar semester 5 daripada ISMP Pendidikan Moral Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya akan menerangkan teknik-teknik membaca, dan teknik yang saya ingin menerangkan adalah teknik membaca bebas. Teknik membaca bebas ini merupakan teknik yang memberi peluang kepada pelajar untuk membaca bahan yang mereka pilih dari sekumpulan bahan yang telah disediakan oleh guru. Di samping itu, aktiviti membaca dengan menggunakan teknik bebas ini dapat dijalankan dalam bilik darjah yang dikawal oleh guru, dan bilik darjah tersebut dikawal seberapa minima yang boleh oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, dalam teknik membaca bebas ini, guru perlu menyediakan bahan supaya murid boleh membuat beberapa persediaan sebelum mereka memulakan bacaan. Sebagai contoh, menyediakan soalan, ketika dan sesudah membaca dengan diri sendiri. Di samping itu, dalam teknik membaca bebas ini, ia telah membuka peluang kepada pelajar untuk minat dalam membaca. Hal ini kerana pelajar boleh memilih bahan bacaan secara sendiri dengan mengandungi nilai-nilai murni serta bahan pembelajaran yang boleh digunakan untuk pelajar tersebut membaca dalam pembacaan. Selain itu, melalui teknik bebas ini juga, murid-murid juga dapat membaca secara keseluruhan bahan yang mereka pilih. Disebabkan itu, teknik membaca bebas ini dapat menarik minat murid dan membantu mereka dalam membaca. Oleh itu, teknik membaca bebas ini amat sesuai digunakan kepada pelajar yang mempunyai kebolehan membaca yang baik serta tidak memerlukan bantuan daripada guru, rakan sebaya dan yang lain. Hal ini kerana teknik membaca bebas ini dapat menjadikan mereka untuk membaca secara sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sekian itu sahaja daripada saya tentang teknik membaca bebas ini. Sekian, terima kasih. Saya sambung dengan teknik membaca senyap. Membaca senyap yang dikenali sebagai membaca dalam hati, iaitu silent reading. Ia juga merupakan satu kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual, memori dan pengaktifan mata dan ingatan. Setiap pelajar akan membaca bahagian yang sama secara senyap, dan telahan perlu dibuat ketika membaca senyap. Mereka perlu membincangkan, bertindak balas dan semak semula telahan. Apabila pelajar berhenti membaca, mereka perlu menceritakan semula atau ringkaskan apa yang telah mereka baca. Mereka juga perlu menyatakan perasaan mereka terhadap apa yang telah mereka baca atau apa yang telah mereka ketahui. Oleh itu, tujuan utama membaca senyap ini adalah untuk memperolehi maklumat serta pemahaman, melatih pelajar supaya boleh membaca dengan sendiri, melatih pelajar supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya, melatih pelajar membaca senyap dengan pantas dan dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan dan dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk hiburan. Di samping itu, bacaan senyap ini agak berbeza dengan bacaan lantang kerana ia dapat dilakukan di mana-mana sahaja dan tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca juga. Setiap pelajar perlu membaca bahan bacaan sesuai dengan pilihan mereka. Hal ini dapat dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak seperti guru atau rakan sekelas. Manakala membaca secara perseorangan mengikut kesesuaian diri masing-masing dikenali sebagai personalized reading. Pengajaran membaca senyap ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan pendekatan terhadap aturan di dalam kelas.
Mengikut konsep yang ditetapkan, setiap pelajar mestilah mencari, memilih, melangkah dan maju dengan sendiri dalam program membaca perseorangan yang merupakan salah satu cara yang menarik. Kesannya, pembacaan ini dapat memenuhi keperluan pelajar tersebut untuk kegunaan pada masa hadapan secara berkesan. Aktiviti yang boleh dilakukan untuk bacaan senyap adalah guru memberi dan menentukan bahan bacaan semasa pelajaran dijalankan dan guru membantu dan memantau pelajar yang lemah. Selain itu, guru juga boleh membuat sesi soal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkaian kata yang susah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Eleanor Amira Natasha binti Syamsul yang memegang kad matrik D2019 2091385. Jadi saya akan menerangkan tentang teknik membaca lantang, iaitu merupakan kaedah dalam pendekatan holistik yang berada di dalam bab 4 pendekatan holistik dalam pengajaran bacaan. Jadi teknik membaca lantang ini kebiasaannya digunakan pada peringkat awal mula belajar untuk membaca. Jadi secara ringkasnya, membaca lantang ni ialah seorang model, iaitu seorang guru ataupun murid yang disuruh membaca oleh guru untuk membaca lantang sesuatu teks pada bahagian awal itu. Kemudian murid lain pun akan mengikuti perkataan yang disebut oleh model, iaitu guru atau murid yang membacakan awal teks tersebut. Contohnya seperti model tu membacakan teks, iaitu Ali bermain dengan bola. Jadi murid lain akan mengikuti apa yang model tu telah bacakan. Ali bermain dengan bola secara beramai-ramai, macam tu. Dalam teknik membaca lantang ini terdapat proses perbincangan, bertindak balas dan semak semula telahan yang telah dibuat. Jadi apabila murid telah selesai membaca lantang, guru akan mengarahkan murid untuk menceritakan semula ataupun membincangkan tentang apa yang mereka faham dalam teks bacaan yang mereka telah bacakan, untuk memastikan mereka faham intipati teks yang dibaca oleh mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang teknik membaca lantang yang saya dapat kongsikan. Seterusnya, teknik membaca dengan panduan guru, di mana teknik membaca dengan panduan guru ini merupakan subtopik di bawah kaedah dalam pendekatan holistik. Jadi kaedah ini memerlukan guru untuk memberikan panduan atau mengarahkan murid untuk melakukan pembacaan secara senyap dan seterusnya bertanya soalan atau membantu mereka dalam membina soalan ketika membaca bahagian yang telah ditetapkan. Guru juga boleh membantu murid dalam membuat telahan terhadap bahan yang telah dibaca. Selain itu juga, kaedah ini digunakan apabila murid memerlukan sokongan dalam membina makna daripada bahan, sama ada kerana tahap kesukaran bahan tersebut ataupun kemampuan murid yang rendah. Dan akhir sekali, kaedah ini memberikan kelebihan kepada murid kerana ia berguna dalam mendidik murid untuk membaca, kerana guru dapat memberikan sokongan atau bantuan pada peringkat awal bacaan dan mengurangkan sokongan tersebut sedikit demi sedikit. Teknik membaca dengan panduan guru dalam pendekatan holistik ini dapat mengembangkan potensi individu ataupun potensi murid itu sendiri dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Murid diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri, iaitu learning to be, dan pelaksanaan mengajar membaca secara dengan panduan guru dalam pendekatan holistik ini perlu bermula di peringkat awal, membabitkan penyertaan murid, pihak sekolah termasuklah ibu bapa, guru dan masyarakat sebagai usaha untuk memperoleh manfaat sepenuhnya. Kesimpulannya, diharapkan agar penjelasan yang telah diberikan mengenai teknik-teknik membaca yang ada dalam pendekatan holistik ini dapat membantu guru dan pihak yang berkenaan untuk melaksanakan teknik ini di dalam kelas. Bukan itu sahaja, diharapkan dengan pengetahuan dan penjelasan yang diberikan ini dapat membantu murid-murid untuk meningkatkan penguasaan bacaan mereka ke tahap yang lebih baik mengikut kesesuaian individu itu. Itu sahaja penjelasan mengenai beberapa teknik dalam pendekatan holistik daripada kumpulan kami. Harap memberi manfaat kepada semua pihak. Sekian, terima kasih.